Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fiza Munirah membawakan imbasan peristiwa sepanjang minggu lepas. Memulakan imbasan minggu ini dengan laporan berikut. Universiti Teknologi Sarawak UTS memainkan peranan penting dalam menjayakan objektif strategi pembangunan pasar COVID-19 PCDS 2030. Menurut Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Razak Tun Datuk Bong Peng, antara pemboleh ubah dalam menjayakan PCDS 2030 adalah berkaitan pendidikan dan pembangunan modal insan. Beliau berkata demikian semasa Majlis Convocation Universiti Teknologi Sarawak UTS ke-8 di Sibu pada Ahad. Pada majlis itu, seramai 297 graduan menerima ijazah, termasuk 3 orang menerima ijazah Dr. Falsafah PhD, 26 penerima ijazah sarjana dan selainnya ijazah sarjana muda. Premier Sarawak yang juga Pro-Chancellor UTS menambah, UTS turut diiktiraf sebagai institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET terkemuka di negara ini. Dalam itu, Datuk Petinggi Ahmad Zahari sekali lagi menekankan kerajaan negeri akan memberi pendidikan percuma kepada lebih 25,000 bakal pelajar di semua universiti dan institusi pengajian tinggi milik Kerajaan Sarawak bermula dari 2026. Imbasan seterusnya. Kerajaan Sarawak membentuk jalan kuasa khas bagi menyeliar kerjasama dengan 2 syarikat asing dari Abu Dhabi dan Qatar iaitu Mubadala dan Masdar berkaitan minyak dan gas serta tenaga hijau. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Zahari berkata, jawatan kuasa itu berperanan membuat perancangan strategik bagi mempergiatkan penglibatan negeri dalam kerjasama itu. Menurutnya, beliau telah menyaksikan Majlis Pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dengan 2 syarikat itu semasa menghadiri Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu COP28 di Dubai baru-baru ini. Jelasnya, jawatan kuasa itu akan bekerjasama dengan Petroleum Sarawak Berhad Petros dan Sarawak Energy Berhad SEB untuk bekerjasama dalam MOU ini. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Tebingan Selangau dan Pejabat Daerah Selangau pada Isnin. Sementara itu, Datuk Petinggi Abang Zahari juga berkata dalam lawatan kerjanya ke Great Britain baru-baru ini, British Petroleum BP telah menunjukkan minat untuk menjalin kerjasama dengan Petros dalam industri penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS di Sarawak. Selanjutnya, peruntukan tahunan unit hal ehwal agama-agama lain Unifor akan dinaikkan sebanyak RM10 juta. Bermula tahun 2024 menjadikan jumlah keseluruhannya sebanyak RM110 juta. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Zahari berkata, kenaikan tersebut bagi membantu semua agama bukan Islam di negeri ini khususnya dalam memenuhi keperluan infrastruktur mereka. Beliau berucap demikian ketika menyempurnakan Majlis Malam Apresiasi Unifor 2023 di Kuching pada Rabu. Tambah Datuk Petinggi Abang Zahari, selain bantuan daripada wakil-wakil rakyat melalui Geran Projek Kecil Luar Bandar MRP, kerajaan di bawah pimpinannya juga sentiasa membantu setiap lapisan masyarakat tanpa mengira agama. Jelasnya lanjut, pendapatan itu diyakini akan terus berkembang sehingga 2030. Kerana itu, beliau menggesa rakyat di seluruh negeri ini untuk terus memupuk budaya saling hormat-menghormati di samping mengekalkan keamanan dan keharmonian dalam kalangan komuniti yang berbilang budaya demi kemajuan dan kemakmuran Sarawak. Beralih dengan imbasan ini, pengambil alihan Maswing disifatkan sebagai pelaburan infrastruktur seperti melakukan pelaburan dalam pembinaan jambatan atau jalan raya. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Zahari berkata kerajaan negeri berhasrat untuk menstabilkan tambang penerbangan dan bukan untuk mencari keuntungan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran buku The Life of Datuk Polycarp Sim Cheng Mong di Kuching pada Rabu. Tambahnya, pengambil alihan Maswing lebih dilihat kepada kesan sudut pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK terhadap keseluruhan ekonomi dalam menangani tambang penerbangan. Dalam perkembangan lain, Datuk Petinggi Abang Zahari berkata kerajaan Sarawak menempah bekalan pil Paxlovid dengan kos berjumlah RM2 juta bagi merawat jangkitan ringan COVID-19. Ujarnya, tempahan tersebut adalah untuk memastikan bekalan ubat itu tersedia di fasiliti kesihatan seluruh negeri. Jelasnya, ia susulan daripada rekod jangkitan yang mencatatkan peningkatan drastik baru-baru ini. Mengulas mengenai acara sambutan Tahun Baharu 2024 di Tebingan Kuching, Datuk Petinggi Abang Zahari memberitahu kerajaan Sarawak terus bersedia dan mengikut arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya, Fiza Munirah, teruskan kesediaan bersama kami.